Okey. Siapa juru baca ni? Apa yang baca ni? Amboi, tahu tak macam Cik Faizal lama tak dengar suara dia. Pembaca rasmi. Pembaca rasmi dah kembali. Official. Silakan. Silakan. Kalau Cik Mun baru nampak. Ni baru nampak muka Cik Mun ni. Tak nampak. Tak nampak tak siapa pakai topi tu pula tu. Okey. Okey, start. Okey. Ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sallim. Hari ini kita masuk bab yang ke-40 muka surat 370 bawah tajuk Umrah sebagai syarat ganti. Apabila tiba bulan Zulkaidah pada tahun 7 Hijrah hampir berakhir, Nabi SAW memerintahkan ke semua pengikutnya yang menyaksikan perjanjian Al-Hudaibiyah khasnya membuat persiapan untuk mengerjakan umrah, iaitu ibadah kecil haji. Baginda bersama seramai 2,000 orang termasuk sejumlah wanita dan kanak-kanak dan 60 ekor unta korban menuju ke rumah suci Mekah. Orang Islam membawa senjata bersama mereka kerana khawatir tindakan khianat Quraisy. Tetapi penyimpannya bersama sekumpulan 200 orang lelaki di satu tempat kira-kira 8 batu dari Makkah. Mereka masuk mereka masuk ke kota dengan pedang tersarung. Dan Nabi SAW menunggang unta betina Al-Qaswa mengetuai rombongan. Sementara para sahabat yang bersama rombongan menumpukan perhatian kepada baginda sambil melaung kata-kata, "Kami berada di sini untuk menyerah bakti kepadamu ya Allah." Orang-orang Quraisy meninggalkan tempat mereka, berundur ke kemah masing-masing yang terletak di bukit-bukit berkaitan. Orang-orang Islam melakukan tawaf biasa dengan penuh tawaduk serta cergas atas nasihat Nabi SAW agar melakukan ibadah sebaik mungkin serta kelihatan gagah dan bertenaga, kerana orang-orang kafir menyebar khabar angin mengatakan orang-orang Islam dalam keadaan lemah kerana diserang demam ketika di Yathrib, Madinah lagi. Mereka disuruh berlari-lari pada 3 pusingan pertama dan selebihnya berjalan. Penduduk Makkah yang berada di atas gunung Qu'ayqan memerhati perbuatan itu dengan terpegun tanpa berkata, kerana orang-orang Islam begitu kuat lagi khusyuk. Ketika mereka tiba ke rumah suci, Abdullah bin Rawahah berjalan mendahului Nabi SAW. Lalu baginda menyebut, "Wahai orang kafir, sila keluar dari laluanku. Kami akan lawan kamu atas wahyu dengan pukulan yang membolehkan kepalamu tercabut daripada bahu, dan marilah kita berkawan demi menjaga hati kawan." Selepas acara berjalan dan berlari-lari di antara 2 buah bukit Makkah, Safa dan Marwah, Nabi SAW bersama para jemaah berhenti di satu tempat untuk menyembelih haiwan dan bercukur kepala. Keseluruhan jemaah terbesar sudah selesai mengerjakan ibadah asas umrah. Cuma yang belum ialah mereka di belakang yang diamanahkan menjaga senjata. Nabi mendapatkan orang lain menggantikan tugas untuk membolehkan mereka melakukan acara ibadah sama seperti kumpulan pertama tadi dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Ustazah ada nak cakap?
Tak ada, jelas kan? Jelas cerita dia. Okey. Apabila tiba pada pagi hari keempat umrah, tokoh terkemuka Quraisy menyuruh Ali bin Abi Thalib memaklumkan kepada Nabi SAW supaya keluar meninggalkan Makkah bersama para sahabat. Sudah tentu baginda tidak puas hati kerana arahan itu mencabul syarat perjanjian Al-Hudaibiyah. Lantaran baginda mengarah orangnya berundur ke sebuah kampung bernama Sarif untuk tinggal di situ buat beberapa waktu. Dalam lawatan Nabi SAW ke Mekah untuk menunaikan umrah, bapa saudaranya Abbas menawarkan ipar perempuannya Maimunah bin Haris untuk dikahwini baginda. Nabi SAW dengan senang hati menerima tawaran itu kerana ia merupakan langkah berkesan untuk mengukuh ikatan kekeluargaan di antara Nabi SAW dan orang kenamaan Makkah. Istiadat perkahwinan dilangsungkan di Sarif. Para perawi memberi gambaran berlainan tentang umrah ini. Setengah mengatakan ia adalah umrah sebagai ganti dilakukan untuk menggantikan perjanjian Al-Hudaibiyah yang belum sempurna. Sementara kebanyakan golongan ahli fiqh mengatakan bahawa umrah itu ialah ekoran beberapa syarat tertentu dalam perjanjian yang sudah dipersetujui. Pada keseluruhannya, gantian dari segi izin undang-undang, lunas hukum adalah memenuhi syarat yang boleh diguna pakai dalam ziarah umrah itu. Di samping itu, beberapa operasi ketenteraan dilancarkan ke atas puak-puak Arab yang masih berdegil, berlaku setelah tamatnya umrah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Platoon seramai 50 orang diketuai Ibnu Abi Al-Ajwa telah dikerah oleh Nabi SAW ke penempatan Bani Salim dan mengajak mereka memeluk Islam. Walau bagaimanapun, seruan itu tidak dipedulikan mereka. Oleh itu, berlaku pertarungan sengit dan ketua platoon mendapat kecederaan, tetapi berjaya menawan 2 orang musuh. Yang kedua, Ghalib bin Abdullah keluar mengetuai seramai 200 orang lelaki ke Fadak dan berjaya membunuh beberapa orang pemberontak sekaligus berjaya memperolehi harta rampasan dengan banyak. Yang ketiga, Bani Quda'ah mengumpul barisan pejuang untuk menyerang kedudukan orang Islam. Apabila mendapat maklumat itu, Nabi SAW mengerah Ka'ab bin Umar Al-Ansari bersama 15 orang untuk menangani situasi itu. Mereka terserempak dengan musuh dan menyeru agar mereka menerima Islam. Tetapi rombongan itu membantah lalu merejam dengan panah dan membunuh kesemua orang Islam kecuali seorang yang cedera parah dapat dibawa pulang. Ada lagi beberapa pertempuran kecil yang kurang penting berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun 8 Hijrah. Syuja' bin Wahab Al-Asadi bersama 25 orang mara menuju ke kediaman Bani Hawazin dan mendapati tiada sebarang tentangan tetapi berjaya merampas harta benda. Ustazah, ada ulasan bab 40? Itulah mengenai apa yang 1, 2, 3 tu, maknanya kalau ni dikira dalam bentuk syariah lah ni. Syariah itu yang kita kata apa, perutusan yang kecil-kecil ni yang Nabi hantar sahabat je pergi kan, Nabi tak bersama. Nabi tak pergi bersama. So dia hantar pelatuan 50 orang. Kedua ni pula 200 orang. Itu dia namakan syariah lah agaknya. Saya rasa lah. Syariah. Itulah utusan yang Rasulullah hantar sahabat, bukan
Allah sendiri pergi. Jadi kata ada banyak lagi, ada beberapa pertempuran kecil yang kurang penting berlaku pada bulan Rabiul Awal 8 Hijrah. Banyak lagi lah pertempuran kecil yang berlaku. Itu maknanya syariah lah dia panggil. Syariah. Syariah. Kalau Nabi ada sama tu namanya Ghazwah kan. Betul. Yang nombor 3 tu Ustazah, Bani Qudaa tu kira-kira habis semua dibunuh orang Islam tu kan. Yang ketiga tu kan. Tak ada serangan balas daripada orang Islam Mengumpul barisan berjuang dengan menyerang kedudukan orang Islam. Nabi SAW mengarah Ka'ab bin Umar Al-Ansari bersama orang untuk menangani situasi itu. Mereka terus serempak dengan musuh dan menyeru agar mereka menerima Islam, tapi rombongan itu membantah lalu merejam. Mana banyak tu ialah yang 15 orang tu. Bukanlah ramai mati-mati apa. Tapi tak. Itu ialah yang dihantar pergi ke situ, ke Bani Khuda'ah ni. Okey, kita sambung ya Ustazah. Sambung. Bab 41, Perang Mu'tah. Antara perang paling signifikan dan pertarungan sengit semasa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah permulaan penaklukan besar ke atas bumi Kristian di sebuah kampung Mu'tah yang terletak di sempadan geografi Syam pada bulan Jamadil Awal tahun 8 Hijrah bersamaan 629 Masihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar Al-Harith bin Umair Al-Azdi dalam satu perjalanan jauh dengan membawa sepucuk surat kepada Raja Busra. Semasa perjalanan, dia dipintas Syarhabil bin Amr Al-Khassani, Gubernur Al-Balqa dan seorang rakan sekutu Kaisar Maharaja Byzantine. Malangnya, Al-Harith ditawan lalu diikat dan dipengkal kepalanya oleh Al-Khassan. Ni kan dulu kan dah pernah bergaduh dengan Nabi kan, Al-Khassan ni. Sebelum ni tu. Sebelum perjanjian. Okey, membunuh Busra ni satu kawasan di yang saya sebut dulu, saya biasa lalu lah masa pergi Jordan dulu kan. Kawasan ni itu dia besar, tempat nama Busra ni. Ni rupanya mana masa ni di maknanya tempat tu ditakluki oleh orang ni lah, maknanya orang Kristian lah. Raja Busra. Apa ni? Bumi Kristian lah. Mana dia termasuk dalam tanah jajahan Kristian. Mu'tah ni sebenarnya ada Universiti Mu'tah yang kita banyak pelajar-pelajar sini yang pergi belajar kat universiti tu. Yalah, mana dalam kawasan tu lah. Kawasan Jordan juga ni, Mu'tah lah. Sempadan Jordan geografi Syam. Betul lah tu. Mana di dekat sempadan lah Syam. Syam tu Syria kan. Syria, Jordan. Jadi rupanya masa tu ditakluki oleh Kristian. Tu Raja Busra tu raja yang orang Kristian lah. Betul? Teruskan lah. Membunuh duta dan utusan biasa dianggap sebagai jenayah kejam dan dianggap sebagai satu pengisytiharan perang.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergamam mendengar berita sedih itu, lalu memerintah seramai 3,000 orang bala tentera dan mengarah mereka bergerak ke utara untuk menghukum penyerang tersebut. Pasukan Islam merupakan gerakan tentera terbesar, belum pernah dikeras ramai itu kecuali dalam perang musuh bersekutu. Zaid bin Harithah dilantik mengepalai angkatan tentera. Ja'far bin Abi Talib akan mengambil alih sekiranya dia terbunuh. Dan Abdullah bin Rawahah pula menggantikannya sekiranya dia pula tumbang. Panji-panji putih dikibar dan diserah kepada Zaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencadangkan bahawa mereka hendaklah menuju ke tempat di mana Al-Haris terbunuh dan mengajak mereka menerima Islam. Kiranya mereka menerima secara positif, tiada perang berlaku. Tetapi kalau menolak, tiada pilihan lain bakal dihadapi mereka. Perintah baginda berbunyi, lawan orang kafir atas nama Allah. Jangan sekali-kali melanggar perjanjian atau bertindak khianat. Dan dalam apa jua keadaan, bayi baru lahir, orang perempuan, orang tua atau orang bertapa jangan dibunuh. Tambahan pula, pokok jangan ditebang dan rumah tidak dimusnahkan. Okey, itu surat Nabi. Apabila segala kelengkapan sudah lengkap, penduduk Madinah keluar beramai-ramai untuk mengucap selamat jalan. Abdullah bin Rawahah mula menitiskan air mata ketika itu. Dan apabila ditanya mengapa dia menangis, maka dia bersumpah bukanlah disebabkan cintanya kepada dunia, juga bukan gilakan kebesaran duniawi, tetapi ialah firman Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengucap, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Artinya, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya, yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Surah Maryam ayat 71. Ada nak ulas? Ya, boleh kita menyelami perasaan siapa ni? Perasaan Abdullah bin Rawahah yang menitiskan air mata ketika penduduk Madinah yang keluar beramai-ramai dan nak mengucap selamat tinggal kepada pasukan yang akan pergi ke mana? Ke keluar berperang lah. Jadi karena perasaan Rawahah, Abdullah bin Rawahah ketika itu kan dia kata apa? Dia kata bila ditanya kenapa dia menangis. Bila ditanya kenapa dia menangis, maka dia bersumpah, dia kata bukanlah disebabkan cintanya kepada dunia, juga bukan gilakan kebesaran duniawi, tapi ialah kerana firman Allah ini. Apa maksud firman Allah di sini? Iaitu mengatakan bahawasanya Allah mengatakan bahawasanya tak ada seorang pun daripada manusia yang terlepas dari memasuki neraka. Itu mana wa in minkum illa wariduha. Mana tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Sampai mana? Masuk neraka lah. Atau berada di sekitarnya. Mana kita tidak terlepas daripada masuk neraka atau berada di sekitar neraka. Kerana Allah telah menghukumkan yang demikian. Dan hukumnya itu sudah pasti tidak dapat diubah lagi. Diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud berkata bahawasanya manusia itu akan melintasi sebatang titian yang mereka semuanya berada di sekeliling api neraka. Laluan titi itu mereka tempuh dengan berbekalkan amalan. Mana titian sirot lah agaknya ni. Titian
itu mereka tempuh dengan berbekalkan amalan yang telah mereka kerjakan. Ada yang menempuhnya secepat kilat, ada yang menempuhnya secepat angin, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat kuda berlari, ada yang secepat unta, dan pula ada yang menempuh dengan berlari-lari dan ada dengan berjalan kaki. Jadi hadis yang diceritakan mengenai ini mana panjang. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan semua manusia menempuh api neraka. Tadi illa wariduha itu semuanya akan menempuh api neraka. Kemudian mereka dikeluarkan dengan adanya amalan-amalan mereka. Maknanya akan dikeluarkan dengan amalan-amalan kita lah nanti. Bagaimana dikatakan bahwasanya orang beriman ni akan masuk syurga akhirnya. Ada juga dia akan merasai lah masuk neraka. Maka apa yang akan mengeluarkan dia, itulah yang akan mengeluarkan dia ialah amalan-amalan mereka lah. Itu je lah. Okey. Sambung Tentera Islam mara ke utara ke sebuah pekan, Ma'an, di sempadan Syam. Di sini, terdengar berita bahawa Hercules menggerakkan 100,000 askar bersama dengan ratusan ribu tentera dari Lakham, Judam dan Balqain. Kesemuanya terdiri dari puak-puak Arab yang bersekutu dengan Byzantine. Orang Islam tidak pernah menduga bahawa mereka akan ditentang oleh begitu ramai bala tentera. Mereka terperangkap dalam satu kemungkinan. Apakah langkah harus diambil ketika keadaan tidak memihak kepada mereka? Maka terpaksa berbahas selama 2 malam untuk membuat satu keputusan yang terbaik. Setengah mencadangkan agar mereka menulis kepada Nabi SAW mendapatkan nasihat. Tetapi Abdullah bin Rawahah agak keberatan menerima syur itu, lalu menyeru kepada orang-orangnya, "Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa inilah satu-satunya perkara yang amat dibenci, kerana apa yang kalian cari ialah syahid. Dalam perjuangan, kita tidak menghitung berapa banyak bilangan atau kelengkapan musuh, tetapi berjuang dengan iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Ayo, mara untuk kemenangan. Hanya 2 pilihan, menang atau syahid." Dengan kata-kata itu, mereka maju ke depan menentang musuh di Mashraq, sebuah pekan Al-Balqa, dan kemudian mengarah-arah ke Mu'tah di mana mereka berkem. Susunan barisan seperti berikut. Sayap kanan dikepalai Qutbah bin Qatadah Al-Udari dan kiri oleh Ubadah bin Malik Al-Ansari. Pertarungan dahsyat bermula di antara 2 pihak bermusuhan. 3,000 tentera Islam menentang musuh 50 kali ganda bilangannya. Zaid bin Harithah, seorang yang paling dekat di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil alih kepimpinan perang dan mula berlawan dengan sedaya kekuatan dan keberanian. Tidak ada tolak banding sehingga dia gugur akibat kena tikam. Ja'far mengambil alih panji-panji dan menjalani tugas yang menakjubkan. Di tengah kerancakan perang, dia turun daripada kuda yang cedera lalu berlawan sehingga tangan kanannya terputus. Dia menyambar panji-panji dengan tangan kiri dan tangan ini juga binasa. Kemudian dia memeluk panji-panji yang kedua tangannya sehingga seorang askar Byzantine menetaknya lalu terbelah 2 anggota badannya. Setelah mati, dia mendapat gelaran Ja'far terbang atau Ja'far bersayap 2 kerana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya 2 sayap untuk terbang ke mana sahaja di syurga nanti.
Al-Bukhari melaporkan bahawa 50 tikaman di bahagian depan tubuhnya dan tiada satu pun di belakang. Ja'far ni Ja'far bin Abu Talib kan? Ja'far bin Abu Abdul Muttalib kan? Ke Ja'far bin Talib. Abdul Muttalib? Alif yang mulia. Ja'far sepupu Nabi Ha. Pupu anak Abu Talib. sampai begitu no, maknanya dia tangan apa satu-satu saudara apa putus. La ilaha illallah. Sebab layaklah dia dapat balasan yang sangat menarik dan sangat Ustaz, dia kata tadi dia 50 besar daripada zaman. Allah, iaitu dengan 50 tikaman lagi di Tak di depan, dia kata di belakang tak ada. Maknanya dia ni berlawan depan sama depan. Berdepan. Maknanya orang tak ada baling lembing kepada belakang, tak ada. Dia berlawan lah maknanya. Kalau dari belakang, tentera Islam dia yang menikam dia. Kan dia ketua. Tak adalah. Kan dia paji, dia bawa paji, dia pasti di depan barisan tentera Dia Islam. berlawan depan sama depan lah. Yang menikam dia. Kalau ada tikaman dari belakang, menunjukkan musuh Islam yang menikam dia. Kan? Tak ada orang daripada belakang lah. Dia menunjukkan kekuatan lah. Makna dia ni tetaplah mempertahankan. Yang dia ni kena duduk depan. Kena marah ke hadapan. Bukan beralih belakang ke apa, tak. Terus saja. Ya. Maksudnya dia tak berganjak. Tak berganjak. Sebab Allah bagi dia 2 sayap terbang. Allahu Akbar. Patutlah macam burung kat syurga. Okey, Ustazah boleh sambung? Boleh sambung? Boleh sambung, teruskan. Kemudian tiba giliran Abdullah bin Rawahah mengambil alih panji dan berlawan dengan gagah berani dari atas kuda sambil membaca ayat-ayat dengan gairah, tetapi dia juga tersungkur mati. Datang seorang daripada Bani Ajlan bernama Thabit bin Al-Arqam mengambil panji sambil menyeru tentera Islam untuk memilih seorang panglima perang. Mereka sebulat suara memberi penghormatan itu kepada Khalid bin Al-Walid, seorang wira pintar lagi berani, juga seorang pakar strategi yang cekap. Al-Bukhari melaporkan bahawa dia menggunakan 9 bilah pedang ketika bertarung dengan berani dan tidak henti-henti menentang musuh Islam. Bagaimanapun, dia mula sedar bahawa kedudukan tentera Islam dalam keadaan genting kerana mereka mula mengikut laluan berlainan untuk menentang musuh. Ini memaksa Khalid dipanggil untuk mengatur strategi terbaik. Dia merombak kedua-dua sayap kanan dan kiri tentera dan memperkenalkan satu pasukan depan yang datangnya dari arah belakang dengan tujuan mengelirukan pasukan Byzantine serta memperdayakan mereka bahawa tentera tambahan baru tiba. Seterusnya, orang-orang Islam lain terus bertarung di beberapa pertempuran kecil tetapi dengan beransur-ansur dan bijak berundur sepenuhnya secara rapi lagi terancang. Kita tengok sikit lah. Maknanya tadi ketiga orang panglima yang Rasulullah lantik tu, iaitu Zaid bin Harisah tewas, Ja'far tewas, Abdullah bin Rawahah tewas, tiga panglima. Kemudian dilantik Khalid bin Walid sebab kematangan dia dan kewibawaan dia. Dia dilantik oleh Rasulullah. Abdullah dilantik oleh Rasulullah. Kemudian datang seorang lelaki daripada Bani Ajlan, Thabit bin Arqam, mengambil panji-panji tersebut lalu
menyerahkannya kepada Khalid ibn Walid. Tanda kata pelantikan beliau itu telah dipersetujui ramai. Jadi Khalid ni pun teruslah majulah dalam berperang di Medan Mu'tah tadi tu. Medan Mu'tah. Mu'tah nama tempat tu lah tadi tu. Dengan berani dan sengit sehingga patah-patah pedang dia. Yang kita dengar pedang patah-patah ni Khalid lah. Berapa 9 pedang ke yang patah kan. Pada hari Mu'tah tu 9 bilah pedang di 9 bilah. tanganku, dia kata telah patah kecuali pedang Yaman. Sekalipun berjihad dengan keberanian dan kegagahan, namun agak mustahil pasukan muslimin yang kecil ini mampu menandingi serangan ratusan ribu, yang dikatakan 50 kali ganda ke banyak tentera ni daripada orang Islam punya tentera kan. Jadi ratusan ribu tentera Rom seperti seolah macam lautan lah kita kata. Ramainya mereka tu, luas banyaknya. Justru Khalid menyadari bahawa barisan pasukan muslimin mesti segera diatur kembali. Itu makna kewibawaan dia ni, dia boleh mengatur kembali. Oleh sebab pertempuran tersebut berlaku di medan yang terbuka, Khalid menggunakan strategi mengubah formasi pasukan dengan memperlihatkan seolah-olah ribuan tentera bantuan telah tiba di Madinah. Macam mana dibuat tahulah, mana sampai boleh dianggap boleh diperlihatkan seolah-olah ribuan tentera bantuan telah tiba di Madinah. Jadi secara taktikalnya beliau mengarahkan barisan tentera hadapan bergerak ke belakang, manakala jentera-tentera sayap kanan berpindah ke jentera sayap kiri. Ternyata strategi ini berjaya menggerunkan. Inilah yang menyebabkan orang nampak ramai, nampak banyak, berjaya menggerunkan pihak musuh sebelum kedua-dua pihak berundur tanpa ada kemenangan. Namun daripada angka korban, ternyata bilangan tentera Rom yang terbunuh lebih ramai jika dibandingkan dengan 12 orang yang syahid dalam kalangan tentera muslimin. Itu je. Mana itulah dia. Kita lihat mana Khalid ibn Walid ni adalah kewibawaannya, kematangannya di dalam mengatur tentera di dalam peperangan yang disebutkan tadi, sehingga bilangan orang Islam yang sedikit tu, yang tentera sebelah kita ni, sebelah Islam ni sedikit, dinampak seperti ramai. Begitu caranya dia diatur tadi tu. Okey, mungkin ada quote dia sebut di sini. Saya nak jelas sikit. Ustazah, Ya. saya nak jelas sikit. Dia Khalid ni dalam perang Mu'tah, dia gunakan strategi pusing. Kuda tu memusing. Dia naik debu. Bila naik debu, maka tentera Islam tu sedikit demi sedikit berundur. Yang Tentera musuh. tentera Islam tu, dia kata tak boleh dah kalau biarkan mati semua orang Islam ni. Jadi caranya Khalid dia suruh pusing. Kuda pusing. Dan tu. Tu Jadi ke belakang. berdebu lah. Bila berdebu tu dia ke belakang. Jadi apabila kuda tu berlari, debu tu naik. Betul. Maka orang Bizantin sangka tentera bantuan datang. Jadi, Masya Allah. Khalid membawa tentera tu sedikit demi sedikit berundur. Masya Allah. Sebab dia takut mati semuanya. Kalau bertahan. Sebab kita tak ramai, dia yang ramai. Yang berganda-ganda ramai. Berganda ramai. Itulah kebijaksanaan dia. Okey. Okey. Terima kasih. Tambahan. Tapi terror Khalid Al-Walid dia boleh buat macam tu. Dia Tak. memang
fikir. Sebab dia takut berlaku mati macam 3 orang tu. Ya, betul. Tapi strategi yang dia guna tu, bila habuk-habuk naik, barisan hadapan berpeluang pindah ke belakang, barisan kiri kanan akan masuk ke depan, mara ke depan. Jadi yang belakang seolah-olah angkatan baru sampai. Terror betul. Memang terror betul. Khalid ni. Okey, kita sambung ya. Sambung. Apabila melihat gerakan strategi baru Islam, pasukan Byzantine menyangkakan mereka akan terkepung dan akan terseret ke tengah-tengah padang gurun. Lalu mereka tidak meneruskan gerakan memburu musuh. Akhirnya pasukan Islam dapat berundur dengan selamat ke Madinah dengan sedikit sekali nyawa terkorban. Apa tadi Ustazah kata 12 orang Ustazah? 12 orang saja daripada pihak Islam yang syahid. Okay. Orang daripada pihak sana ramai lah kan. Byzantine ramai lah. Okay. Orang Islam terkorban seramai 12 orang. Sementara pihak Byzantine pula tidak diketahui berapa banyak bilangan yang terkorban, tetapi medan perang jelas menunjukkan bahawa mereka juga mengalami kematian yang agak ramai. Sekalipun perang ini tidak mencapai matlamat pihak Islam, iaitu menuntut bela ke atas pembunuhan Al-Harith, tetapi kesannya hebat, menambah reputasi orang Islam ke satu tahap tertinggi hasil kebijaksanaan mereka di medan pertempuran. Empayar Byzantine pada waktu itu ialah satu kuasa besar yang harus disegani. Apalah sangat dengan hanya 3,000 kekuatan tentera untuk menentang 20,000 bala tentera yang 200,000 lah, 200,000. 200,000 kan 20. Ramai tu. Ramai tu. Asalnya 100,000. Lepas tu bila dia combine dengan grup lain, itu yang jadi 200,000. Okey. Dengan senjata yang tercanggih pula kan. Okey. Sekejap nak cari balik punca dia. Empayar Byzantine pada waktu itu ialah satu kuasa besar yang harus disegani. Apalah sangat dengan hanya 3,000 kekuatan tentera untuk menentang 200,000 bala tentera yang dilengkapi senjata tercanggih, bermakna mencari kebinasaan sendiri. Peperangan ini terbukti satu keajaiban kerana suatu kelainan bagi pihak Islam dalam cara berperang yang belum pernah dialami. Tambahan pula, ia membuktikan bahawa Allah berada di pihak mereka dan Muhammad ialah sebenar-benarnya pesuruh Allah. Memandangkan kepada perubahan strategi baru, musuh ketat yang terdiri daripada puak Badui di padang pasir mula menyesuaikan dengan kelahiran Islam. Demikian pula beberapa puak yang masih berdegil seperti Banu Salim, Ashja, Ghaftan, Ubiyah, Fazarah dan puak-puak lain menerima Islam dengan rela hati. Kesan. Tak dapat hajat nak menebus menuntut bela kematian Al-Harith kan. Tapi tengok Badui banyak yang menerima Islam. Okey Ustazah, nak sambung? Sambung. Bagaimanapun, Perang Mu'tah menjadi pendahulu kepada persengketaan dengan Empayar Byzantine pada akhirnya. Ia menunjukkan dengan jelas bahawa satu zaman baru Islam untuk menakluk Empayar Byzantine dan lain-lain negeri dan negeri-negeri lain yang jauh terpencil akan dihuraikan kemudian. 1. Kempen Dat al-Salasil. Dat al-Salasil terletak sejauh 5 hari perjalanan di utara Madinah. Dikatakan orang-orang Islam berkhemah di satu tempat yang terdapat telaga air dipanggil Salsal. Dari sinilah datangnya perkataan Dat al-Salasil.
Melihat kepada perikatan antara puak-puak Arab bersempadanan Syam dan Byzantine, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati ia satu keutamaan dan tiba masanya untuk melaksanakan satu perancangan bijak yang dapat mewujudkan hubungan baik dengan puak Badui, sekaligus boleh memutuskan kaitan mereka dengan Byzantine. Untuk melaksanakan rancangan ini, baginda memilih Amr bin Al-As berasal daripada puak Bali dari sebelah nenek perempuan. Tujuan baginda ialah menggabungkan pergerakan tentera yang aktif iaitu Bani Qudaa dan Amr daripada Bali, dengan pantas untuk memulakan satu serangan yang bermula pada bulan Jamadil Akhir tahun 8 Hijrah. Amr bin Al-As diamanahkan memegang panji-panji putih serta mengetuai 300 orang muhajirin dan ansar dengan dibantu oleh 30 tentera berkuda. Mereka juga mendapat bantuan daripada puak-puak Bali, Udra dan Balqain. Mereka bergerak pada waktu malam dan berhati-hati pada waktu siang. Apabila mendekati barisan musuh, mereka mendapati bilangan musuh sangat ramai. Lalu Amru meminta tentera tambahan dari Madinah. Pasukan tentera tambahan tiba dan diketuai oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah iaitu seramai 200 orang serta beberapa platoon lain yang diketuai Abu Bakar dan Umar Al-Khattab. Kesemua mereka diberi arahan tegas supaya bekerjasama, berjuang dalam satu ikatan yang harmoni dan mengelak daripada berlaku sebarang perselisihan. Menjelang tengah hari, Abu Ubaidah mahu mengetuai solat Zuhur, tetapi Amru membangkang atas alasan bahawa dia didatangkan sebagai pasukan bantuan. Justru imam solat diserah kepada Amru. Tentera Islam tiba di satu penempatan Qudaa dan menyusup masuk jauh ke dalam kawasan itu. Mereka berjaya memusnahkan musuh dan memaksa mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa dengan tidak keruan. Di akhir operasi tentera, seorang utusan dikirim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi taklimat perkembangan semasa dan kemenangan yang diperolehi. Ustazah ada nak ulas? Tak ada. Yang kedua, kempen Khadrah. Dalam bulan Sya'ban 8 Hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berita bahawa Bani Ghatfan sedang menghimpun kekuatan di luar daerah takluk Islam. Baginda segera memanggil Abu Qatadah untuk mengetuai seramai 15 orang dengan tujuan menghukum gerakan pemberontak. Ia mengambil masa selama 15 hari untuk mengajar mereka dalam satu tindakan yang tidak dapat dilupakan. Setengah musuh terbunuh, ada yang tertawan dan harta benda mereka dirampas. Okay. Ada ustazah nak ulas? Tak lah. Ini kan termasuk syariah lah ni. Kempen Zatus Salasil dengan kempen Khadrah ni. Masuk dalam syariah. Nabi hantar saja utusan yang terdiri daripada sahabat-sahabat. Kenapa dia bagi kempen pula ya Ustazah? Kenapa dia bagi kempen pula ya? Kempen dakwah macam dia kan. Ha? Dakwah lah kan. Dakwah kan, berdakwah. Tapi cara dia mendekati badui padang pasir untuk memutuskan hubungan dengan Byzantine. Cara tak langsung hubungan Islam makin kuat kan? Ya. Okey, kita masuk tajuk 42 muka surat 378. Penaklukan Makkah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jarfiyah
menggambarkan penaklukan Makkah sebagai satu peristiwa yang paling agung di mana Allah memuliakan agamanya, rasulnya, tentera dan pihak yang beramanah. Justru Tuhan menyelamatkan rumah suci, pusat di mana seluruh umat mendapat bimbingan. Ia juga merupakan peristiwa pengorbanan terbesar di langit dan di bumi. Peristiwa yang penuh signifikan mendahului satu zaman baru yang menyaksikan gelombang kebangkitan pengislaman dan kemasukan manusia ke dalam ukhuwah Islam. Ia juga memberi sinaran cahaya kepada seluruh umat dan sumber inspirasi ke seluruh dunia. 1. Peristiwa pra-penaklukan. Menurut syarat perjanjian Hudaibiyah, puak-puak Arab diberi pilihan sama ada ingin menyertai pihak Islam atau Quraisy, serta boleh mengikat sebarang pakatan. Sekiranya mereka tertindas, maka mana-mana pihak yang mengadakan ikatan setia berhak bertindak. Sebagai hasil perjanjian itu, Banu Bakar menyertai Quraisy dan Khuza'ah menyertai Nabi SAW. Untuk beberapa waktu mereka tinggal dalam keadaan aman damai pada lahirnya, tetapi dendam kesumat yang dibawa daripada zaman jahiliah tetap wujud dan hanya menunggu sesuatu keadaan yang boleh mencetuskan permusuhan baru. Tanpa menghirau sedikit pun apa yang dipersetujui dalam perjanjian, Banu Bakar menyerang Banu Khuza'ah di satu tempat bernama Al-Watir dalam bulan Sya'ban tahun 8 Hijrah. Quraisy membantu Banu Bakar dengan sumber manusia dan senjata secara sulit pada malam hari. Puak Khuza'ah yang tertekan oleh ancaman musuh cuba mendapatkan perlindungan di rumah suci, di mana mengikut tradisi tempat ini tidak boleh berlaku sebarang pertumpahan darah. Tetapi apa yang terjadi ialah di sebaliknya. Naufal, ketua Banu Bakar, bukan sahaja menghalau mereka dari kawasan suci itu, malah membunuh musuhnya dengan ramai. Apabila pihak yang malang mencari keadilan daripada sekutu Islam mereka, Nabi SAW sebagai pemimpin mereka menuntut agar tindakan segera diambil atas sebab tidak sahaja mencabul perjanjian tetapi juga membunuh mereka yang bersekutu dengan baginda di kawasan suci. 3 tuntutan dibuat dan salah satu daripadanya mesti dipatuhi. 1. Bayar hutang darah kepada mangsa Khuza'ah. B. Berhentikan pakatan mereka dengan Banu Bakar, atau C. Menimbangkan agar gencatan senjata dimansuhkan. Perbuatan demikian di pihak Quraisy jelas satu pencabulan persetiaan Al-Hudaibiyah. Bahkan ternyata sebagai tindakan permusuhan terhadap sekutu Islam, yakni Bani Khuza'ah. Quraisy segera sedar bahawa situasi serius ini mengundang padah buruk pada bila-bila masa. Mereka segera memanggil satu mesyuarat tergempar dan mengambil keputusan menghantar ketua mereka Abu Sufyan sebagai delegasi ke Madinah untuk memperbaharui gencatan senjata. Dia terus menuju ke rumah anaknya Ummu Habibah, itu isteri Nabi. Ketika hendak duduk di atas hamparan, tiba-tiba anaknya melipat hamparan itu. Abu Sufyan berkata, "Wahai anakku, aku tidak pernah terfikir bahawa hamparan ini terlalu baik bagiku atau aku terlalu baik untuk hamparan ini." Jawab anaknya, "Ini ialah hamparan Rasulullah SAW dan bapa masih najis sebagai penyembah berhala." Ustazah, tak ada apa?
Begitu tersinggung dengan jawapan anaknya, Abu Sufyan segera keluar dari bilik anaknya dan terus menemui Nabi SAW. Tetapi baginda memang tahu akan tipu helah Abu Sufyan. Maka baginda tidak memberi sebarang jaminan untuk membuat keputusan mengenai genjatan senjata. Lalu dia pergi menemui Abu Bakar yang juga enggan masuk campur. Dia berjumpa Umar untuk menjadi perantara, tetapi dengan keras Umar menolak sama sekali. Akhirnya dia ternampak Ali bin Abi Thalib lalu merayu dengan kata-kata paling lembut, mengatakan bahawa peluang orang Islam menguasai seluruh Arab cerah sekiranya dia boleh mencampuri urusan pembaharuan gencatan senjata. Ali juga berasa duka cita kerana tidak dapat membantunya dalam hal ini. Abu Sufyan dengan perasaan amat kecewa dan gemetar pulang ke Makkah dan memaklumkan tentang perjumpaannya dengan anak perempuannya, Abu Bakar, Umar dan Ali serta reaksi mereka. Juga sikap Nabi yang mendiamkan diri tetapi penuh makna. Orang Mekah terkejut tetapi tidak menduga sebarang bahaya bakal mendatang. Yang kedua, Ustazah ada nak ulas tak yang nombor 1? Mana? tadi? Oh, yang ni. Yang pra penaklukan Mekah. Masa ni kan Abu Sufyan ni dia belum Islam lagi kan? Belum. Ya tak? Belum kan? Belum. Ni dia, Anak dia kata dia najis untuk Rasulullah. betul. Najis. Tak bagi duduk atas kapet. Oh, tak bagi dia. Tak bagi duduk. Pokoknya dia lewat lah masuk Islam kan. Tahun ke-8 lah. Tahun ke-8 Hijrah lah baru dia masuk Islam. Sedangkan Nabi wafat pada tahun ke-10 kan. Tahun ke-10 Hijrah. Okey, persiapan untuk menyerang Makkah dan percubaan Nabi menggelapkan berita. Menurut riwayat Al-Tabari, 3 hari sebelum menerima berita mengenai pencabulan perjanjian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Aisyah radhiyallahu anha, isterinya, membuat persiapan yang biasa apabila baginda keluar berperang. Sementara itu, datang Abu Bakar bertanya kepada Aisyah apa telah terjadi kerana hairan melihat persiapan yang sedang diurus oleh anaknya. Padahal ia bukanlah masa untuk berperang, tetapi anaknya juga tidak tahu kedudukan sebenar. Pada pagi hari ketiga, tiba Amr bin Salim Al-Khuzai dengan diiringi 40 orang berkuda untuk memberi taklimat kepada baginda tentang nasib orangnya serta meminta bantuan orang Islam untuk menuntut bela. Barulah penduduk Madinah tahu bahawa orang Quraisy telah mencabuli perjanjian. Budail ikut Amru, kemudian ikut Abu Sufyan dan berita itu ternyata sahih. Dalam usaha menggelapkan seluruh berita mengenai pergerakan tentera, Nabi SAW menghantar satu platoon seramai 8 orang di bawah pimpinan Qatadah bin Rabi'i menuju ke Idam, tidak jauh dari Madinah, dalam bulan Ramadan tahun 8 Hijrah dengan tujuan mengalih perhatian orang-orang baginda serta menyekat sama sekali daripada sasaran utama yang baginda sedang sibuk berurusan. Di sana sini terbayang ketakutan. Maka Hatib, salah seorang pengikut yang paling dipercayai Nabi SAW, secara sulit menghantar seorang utusan wanita dengan sepucuk surat ke Mekah mengandungi kemungkinan berlakunya serangan.
Nabi SAW mendapat berita dari langit mengenai tindakan Hatib, lalu mengarah Ali dan Al-Miqdad dengan arahan mencari utusan wanita itu. Mereka berjaya memintasnya dan selepas lama mencari, mereka temui surat itu yang tersembunyi dalam rambutnya. Nabi SAW memanggil Hatib dan bertanya apa yang mendorongnya berbuat demikian. Jawabnya, wahai Rasulullah SAW, saya tidak mempunyai sebarang pertalian darah dengan Quraisy. Yang ada cuma hubungan persahabatan antara saya dan mereka. Keluarga saya masih di Makkah dan tiada siapa yang dapat memberi perlindungan kepada mereka. Kedudukan saya serba salah dan amat berbeza dengan orang pelarian yang mana keluarga mereka berada dalam selamat kerana pertalian darah dengan Quraisy. Saya rasa sebagai seorang yang tiada langsung perhubungan dengan mereka, maka patutlah saya mengambil berat tentang keselamatan anak-anak saya untuk meraih simpati mereka dengan melakukan tindakan ini. Saya bersumpah dengan nama Allah bahawa bukanlah ia satu perbuatan murtad dan menggoncang iman Islam. Saya hanya terpanggil atas pertimbangan itu semata-mata dan inilah sahaja keterangan saya. Umar hendak memancung kepalanya sebagai seorang munafik, tetapi Nabi SAW menerima penjelasannya serta memberi pengampunan. Seterusnya baginda berkata kepada Umar, Hatib ialah salah seorang pejuang dalam perang Badar. Bagaimana anda tahu bahawa dia seorang munafik? Mungkin Allah berpihak kepada mereka yang mengambil bahagian dalam peperangan itu. Kemudian berpaling kepada Hatib lalu bersabda, buatlah apa kamu suka kerana aku sudah mengampunkanmu. Selesai membuat persiapan secukupnya, Nabi SAW mengetuai seramai 10,000 askar menuju ke Mekah pada 10 Ramadan 8 Hijrah. Baginda memberi kuasa mentadbir Madinah kepada Abu Ruhim Al-Ghifari semasa ketiadaannya. Apabila tiba di Al-Juhfa, Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan keluarga datang menyertai Nabi SAW. Di Al-Abwa, barisan tentera Islam bertembung dengan Abu Sufyan bin Al-Harith dan Abdullah bin Umayyah, sepupu Nabi. Tetapi mereka tidak diterima kerana mengenangkan kekejaman dan bahasa kesat yang dilemparkan kepada orang-orang beriman. Ali menyuruh Abu Sufyan berjumpa dan minta ampun kepada Nabi SAW serta mengaku segala kecurangan yang dilakukan sama seperti pengakuan saudara-saudara Nabi Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna lakhatiin. Artinya, mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan takwa dan keberanianmu, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Surah Yusuf ayat 91. Abu Sufyan beri perhatian kepada nasihat Ali. Lalu Nabi memetik firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala la tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Artinya, Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditemplak atau disalahkan tentang perbuatan kamu yang telah terlanjur itu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu dan dialah juga yang maha mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihanimu. Surah Yusuf ayat 92.
Ustazah ada nak ulas ayat Jadi, Quran? maknanya sini kesalahan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Abu Sufyan. Sufyan. Abu Sufyan selama ni mana boleh diampunkan seperti mana ayat yang terdapat surah Yusuf, seperti mana Yusuf mengampunkan saudara-saudara dia yang melakukan yang melakukan kesalahan kepada dia, tapi dia boleh mengampunkan. Itulah dia ambil daripada ayat yang diturunkan oleh Allah mengenai cerita Nabi Yusuf dengan saudara-saudara dia. Jadi mana Allah pun mengampunkan, itu juga Nabi Yusuf sendirinya mengampunkan saudara dia yang telah melakukan kekejaman kepada dia semasa daripada kecil sampailah dia dimasukkan, kena masuk penjara lah, sampailah last sekali apabila berjumpa di Mesir, maka dia mengampunkan kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara dia. Seperti lagi juga Abu Sufyan ni, banyak kesalahan yang dilakukan terhadap orang Islam, maka akhirnya dia mendapat kepengampunan daripada Rasulullah. Itulah yang boleh kita ambil daripada ayat. Okey. Abu Sufyan mengucap beberapa ayat serta menyatakan kesyukuran dan penghargaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya menerima Islam sebagai agamanya. Tentera Islam bergerak lagi dalam keadaan berpuasa sehingga mereka tiba ke satu tempat bernama Al-Qadid di mana air mudah diperolehi. Di sini mereka berbuka puasa dan kemudian meneruskan perjalanan menuju Mar Al-Zahran. Orang Quraisy masih belum sedar perkembangan yang sedang berlaku, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu menyerbu mereka secara mengejut. Lantaran baginda mengarahkan orangnya menyalakan api di tiap sudut untuk memasak. Tujuan baginda ialah supaya orang Quraisy berpeluang menilai situasi sebenar dengan tepat dan tidaklah terburu-buru membuta tuli mengorbankan nyawa mereka di medan tempuran. Umar bin Al-Khattab ditugaskan mengawal. Sementara Abu Sufyan bersama Hakim bin Hizam dan Budail bin Warqa, dua bekas orang kafir yang ganas, diperintahkan menjalani tugas tinjauan. Sebelum menghampiri kemah itu, mereka bertemu Abbas, bapa saudara Nabi. Dia memberitahu Abu Sufyan situasi semasa serta menasihatinya memeluk Islam. Juga memujuk orangnya menyerah diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sayangkan kepalanya. Melihat kepada keadaan semasa, Abu Sufyan dengan ditemani Abbas meminta izin untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam marah apabila melihatnya, bahkan ingin membunuhnya di situ juga. Bagaimanapun mereka berdua berjaya berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa halangan. Tetapi baginda menyuruh mereka berjumpanya pada keesokan harinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Sufyan, katanya, celaka ke atas kamu. Bukankah sudah tiba masanya anda mengaku bahawa keesaan Allah dan Rasulnya Muhammad? Di sini musuh ketat Islam mula dengan bersungguh dengan kata-kata serius mengaku kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan rendah diri memohon ampun dan maaf, sekaligus dengan sepenuh hati beramal dengan iman baru. Ustazah nak ulas? Islam. Teruskan. Ada apa?
Atas permintaan Abbas dan dalam konteks pengampunan umum yang diisytiharkan Nabi SAW merestui Abu Sufyan yang suka bercakap besar dengan keistimewaan khas sambil bersabda, sesiapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan adalah selamat. Sesiapa yang mengurung dirinya dalam rumahnya dan rakan serumah dengan ini adalah selamat. Dan siapa yang masuk ke rumah suci juga selamat. Pada pagi Selasa 17 Ramadan tahun 8 Hijrah, Nabi SAW meninggalkan Mar Az-Zahran. Baginda memerintah Abbas menahan Abu Sufyan di sebuah gaung yang boleh melihat keseluruhan pergerakan tentera Islam menuju Mekah untuk memberinya peluang melihat betapa besar dan gagahnya tentera Allah. Beberapa puak yang berlainan melintas dengan panji-panji berkibaran sehingga batalion Muhajirin dan Ansar yang lengkap bersenjata dengan dikepalai Nabi SAW melintasi di depan matanya. Abu Sufyan mula merasa takjub. Siapakah mereka ini? Padahal apa yang diberitahu Abbas bahawa mereka ialah Muhammad SAW dan para sahabat. Abu Sufyan berkata bahawa tiada bala tentera sekuat mana pun boleh menentang mereka. Katanya kepada Abbas, aku bersumpah dengan nama Allah bahawa kedaulatan anak saudara anda telah menjadi amat kuat untuk ditentang. Jawab Abbas, itu ialah kuasa kerasulan, dan Abu Sufyan bersetuju dengan kenyataan itu. Abbas ni Abbas bin Abdul Muttalib kan? Dia pun baru nak masuk Islam kot. Jadi dia dengan Abbas kan yang dikurung. Okey. Sa'ad bin Ubadah membawa panji-panji Ansar dan apabila melintas di hadapan Abu Sufyan, dia berkata, hari ini akan menyaksikan perang besar yang anda tidak akan dapat mencari perlindungan di Kaabah. Hari ini akan menyaksikan Quraisy dihina. Abu Sufyan membantah kata-kata itu kepada Nabi SAW dan menyebabkan baginda marah lalu bersabda, tidak, hari ini Kaabah akan disucikan dan Quraisy dimuliakan. Baginda segera mengarah agar Sa'ad dilucutkan tugas mengibar panji-panji dan ditugaskan kepada anak lelakinya Qais. Dalam satu versi lain, kepada Az-Zubair. Okey. Abbas menggesa Abu Sufyan agar segera masuk ke Mekah dan memberi amaran kepada Quraisy supaya tidak bertindak liar terhadap orang Islam. Setiba di Mekah, dengan suara lantang dia memberi amaran jangan melakukan sebarang permusuhan ke atas Islam dan menyuruh mereka berlindung di rumahnya. Isterinya naik berang lalu merentap misainya sambil menyumpah dan menghina tindakan bacul suaminya. Orang ramai di Mekah mengejek Abu Sufyan dan bersurai mengikut arah masing-masing. Setengah ke rumahnya yang lain ke rumah suci, tetapi tidak kurang pula bertindak liar dengan diketuai Ikrimah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah dan Suhail bin Amru sambil berhimpun di satu tempat bernama Khandamah dengan niat membunuh. Di pihak Nabi SAW dengan sederhana dan tenang mengatur strategi terakhir untuk memecah kekuatan tentera yang menanti pejuang Islam. Dengan kehendak Allah, baginda melantik Khalid bin Al-Walid sebagai ketua di sayap kanan tentera dengan memasukkan puak-puak Aslam, Sulaim, Rifar, Muzainah
dan Juhainah di bawah perintahnya untuk masuk ke Mekah melalui jalan bawah. Az-Zubair bin Awam mengetuai sayap kiri dan akan menyerbu Mekah dari sebelah atas dan membawa panji-panji Rasulullah. Abu Ubaidah mengetuai pasukan berjalan kaki dan diarah menyusup ke kota melalui lereng tepi. Mereka diberi arahan yang cukup dan tegas bahawa tidak membunuh kecuali mempertahankan diri, dan dalam keadaan itu dibolehkan membinasakan anasir ganas dan mematahkan sebarang pertentangan. Pasukan Islam bergerak keluar mengikut laluan yang sudah diatur bagi memenuhi misi yang harus dilaksanakan mereka. Khalid bin Al-Walid bertindak mengikut laluannya dan masuk ke tengah-tengah bandar dengan berjaya serta membunuh 12 orang Samsing, dan di pihaknya 2 orang terkorban syahid. Az-Zubair pula tiba ke destinasi yang ditetapkan di mana dia mencacak panji-panji di Masjid Al-Fath Ta'luq dan menunggu ketibaan Nabi SAW. Sebuah kemah didirikan untuk baginda di mana baginda bersolat tanda kesyukuran kepada Allah Maha Kuasa kerana dengan limpah kurnianya memberi kemenangan yang hebat. Tetapi baginda tidak lama berehat. Selepas itu dengan ditemani Ansar dan Muhajirin bangun dan terus menuju Kaabah, rumah suci, lambang keesaan dan keagungan Allah. Tetapi sayang ia dinodai dengan kehadiran berhala sebanyak 360 buah. Baginda memecahkan patung-patung itu dengan busar panahnya sambil mengungkap ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Artinya, dan katakanlah telah datang kebenaran Islam dan hilang lenyaplah perkara yang salah, itu kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Surah Al-Isra ayat 81. Lalu Allah menambah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Artinya, katakanlah lagi, telah datang kebenaran Al-Quran yang memberi segala kebaikan dan perkara yang salah tidak memberi sebarang kebaikan di dunia. Usahakan hendak mengulanginya di akhirat. Surah Saba ayat 49. Baginda memulakan ibadah tawaf seperti biasa tetapi tidak berihram. Selepas sempurna itu, baginda memanggil Osman bin Talhah, tukang bersih Kaabah, untuk mendapat kunci. Apabila masuk ke dalam, baginda ternampak gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam sedang merejam panah. Baginda mengutuk perbuatan Quraisy dan mengarah ke semua patung, gambar dan sebagainya dimusnahkan. Kemudian baginda masuk ke Dewan Suci dan menghadap tembok yang bertentangan pintu, dan di situ sekali lagi baginda bersujud dengan penuh tawaduk. Selepas itu mengelilinginya sambil menyeru kebesaran dan keesaan Allah. Tidak lama selepas itu baginda kembali ke pintu keluar lalu berdiri di tangga sambil merenung dengan penuh kesyukuran kepada kumpulan orang ramai yang di bawah dan berucap dengan gembira. Tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Dia tiada sekutu. Dia memenuhi janjinya dan dia memegang janji dengan hamba-Nya dan membantunya mengalahkan kesemua pakatan bersekutu. Sepatutnya diingatkan bahawa sebarang tuntutan sama ada darah,
atau harta adalah di bawah tapak kakiku, kecuali milik Kaabah dan bekalan air untuk para jemaah. Sepatutnya diingatkan bahawa bagi mereka yang terbunuh, sekalipun secara tidak sengaja, sama ada dengan belantan atau cemati, bagi mereka hutang darah amat penting. 100 ekor unta dan 40 daripadanya bunting sebagai denda. Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah memusnahkan daripada kamu segala kebanggaan jahiliah dan semua keangkuhan nenek moyang kamu. Kerana semua manusia berasal daripada Adam dan Adam dijadikan daripada tanah. Kemudian baginda membaca ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenalan dan beramah mesra di antara satu sama lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa di antara kamu, bukan yang lebih berketurunan dan bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amal kamu. Surah Al-Hujurat ayat 13. Tambah lagi baginda, wahai orang Quraisy, apakah yang kamu fikir akan layanan yang aku tawarkan kepada kamu? Mereka menjawab beramai-ramai, wahai saudara yang mulia dan anak kepada saudara yang budiman, kami tidak terfikir apa-apa kecuali segala yang baik daripada Tuan hamba. Mendengar demikian, baginda bersabda, qala la tasrih. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala la tasriba 'alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum. Wa huwa arhamur rahimin. Artinya, aku berkata kepada kamu dengan kata-kata yang Yusuf pernah berkata kepada saudaranya. Katanya, kamu hari ini tidak akan ditempelak atau disalahkan. Pergilah ke mana kamu suka kerana kalian telah bebas. Surah Yusuf ayat 92. Untuk mengawal pintu Kaabah dan bekalan air kepada jemaah, Nabi SAW mengarah bahawa tugas ini kekal dalam tangan Uthman bin Talhah dan kunci dipegang olehnya dan keturunannya selama-lamanya. Apabila tiba waktu solat, Bilal naik ke Kaabah dan melaungkan azan. Abu Sufyan bin Harb, Itab bin Usaid dan Al-Harith bin Hisham masih berlepak di dataran masjid. Itab bin Usaid buat ulasan tentang situasi semasa. Maksudnya, Bilal yang sedang melaungkan azan katanya bahawa Allah memuliakan Usaid bapaknya yang tidak pernah mendengar azan. Lalu Rasulullah SAW mendekati mereka dan dengan dibantu wahyu dan berkata bahawa baginda faham tentang apa yang dibual mereka. Al-Haris dan Itab terperanjat besar. Lalu segera menerima Islam dan mengaku kerasulan Muhammad SAW. Lalu berkata kepada Nabi, kami bersumpah dengan nama Allah bahawa tiada seorang daripada kami yang memberitahu Tuan hamba.
Pada hari itu juga Nabi SAW masuk ke rumah Ummu Hani di mana baginda bersuci dan bersolat kemenangan. Ummu Hani memberi perlindungan kepada 2 orang Mekah, keluarganya dalam rumahnya, dan tindakan itu disokong oleh Nabi SAW. Ustazah ada nak ulas ayat-ayat Allah? Kalau itulah ayat tadi tu macam apa ni? Macam kita jumpa tadi lah ayat tu kan, maknanya bila orang Quraisy bila apa ni? Bila Nabi tanya, apakah yang kamu fikir, tanya kepada orang Quraisy, akan layanan yang aku tawarkan kepada kamu? Apa kamu fikir aku nak layan kamu macam mana? Setelah kamu buat macam-macam kepada aku, kepada dakwah aku semua. Kan? Jadi maka apa ni? Orang-orang tu menjawab ramai-ramai. Menjawab pada Rasulullah lah, wahai saudara yang mulia ni Rasulullah lah, wahai anak kepada saudara yang mulia, kami tidak berfikir apa-apa kecuali segala yang baik daripada Tuhan hamba. Jadi Nabi bacalah ayat ni dan nak menyatakan bahawasanya apa kesalahan yang kamu buat dulu, yang kamu seksa orang-orang Islam, yang kamu buat perkara yang tidak baik padaku tu, mana aku ampunkanlah, itulah. Yaghfirullahu lakum wa huwa arham, la tathriba alaikum. Maksudnya tidak ada kamu hari ini tak akan ditemplak atau disalahkan. La tasriba, tak akan ditemplak dan tak akan disalahkan. Kamu diampunkan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Ummu Hani ni siapa? Ummu Hani. Adalah sepupu kan? Sepupu Nabi. Sepupu Nabi, ada anak-anak Abu Talib kan? Masa berlaku apa? Masa berlaku Nabi nak dibedah tu. Karena dia satu berada di rumah Ummu Hani. Pembedahan dada dia, dada Nabi tu. Yang pertama ke, yang kedua sebelum Isra Mi'raj kan? Dia ada rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni sepupu Nabi lah. Anak apa dia ni? Abu Talib kan? Abu Talib. Itu je lah kot. Teruskan. Banyak. Faiza? Okey. Hukuman bunuh kepada 9 orang murtad diisytiharkan halal sekalipun di bawah tirai Kaabah. Namun, cuma 4 orang dibunuh sementara yang lain diampun atas sebab-sebab yang berlainan. Harus disebut di sini mengenai Abdul Aziz bin Khattal, seorang Islam di antara mereka yang dihukum bunuh. Dia ditugaskan memungut cukai sedekah dengan ditemani seorang Ansar. Mereka juga punya seorang hamba, Abdul. Tiba-tiba naik angin, lalu membunuh hamba Ansar atas alasan yang remeh. Kemudian dia menyertai orang kafir dan murtad. Dia tidak menyesal atas perbuatan jenayah yang hina itu. Bahkan dia mengupah 2 orang penyanyi perempuan dan menggalakkan mereka menyanyi lagu-lagu yang menyindir Nabi SAW. Seorang lagi yang dihukum bunuh ialah Miqyas bin Sabada, juga seorang Islam. Seorang Ansar secara tidak sengaja membunuh saudaranya Hisham. Nabi SAW menguruskan bayaran hutang darah kepadanya dan diterimanya. Tetapi sikap membalas dendam tidak pernah pudar. Lalu dia membunuh orang Ansar itu dan datang ke Mekah sebagai orang yang murtad. Demikian juga Huwairis dan seorang penyanyi wanita juga dihukum bunuh. Sebaliknya, usaha mengampunkan mereka yang bersalah diteruskan. Ikrimah bin Abu Jahal yang pernah menyerang pasukan askar Khalid ketika memasuki Mekah diberi pengampunan. Wahsy bertanggungjawab membunuh Hamzah, bapa saudara Nabi, dan Hindun yang memamah hati Hamzah
juga diampunkan. Layanan adil yang sama diberi kepada Habar yang menyerang anak perempuan Nabi dengan lembing ketika dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah. Bahkan meninggal dunia selepas itu akibat luka parah juga menerima pengampunan. Sikap mulia dan baik hati pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercurah kepada dua orang ketua Quraisy apabila mereka diampun sebaik sahaja memeluk Islam. Tokoh itu ialah Safwan bin Umayyah dan Fadalah bin Umair. Padahal Fadalah pernah cuba membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf di rumah suci. Sifat toleransi dan berhemah baginda yang tiada tolak banding demi membawa misinya sebagai satu kebajikan untuk umat manusia telah menukar seorang munafik kejam kepada seorang yang setia kepada iman Islam. Pada hari kedua penaklukan agung itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan berucap kepada orang ramai mengenai status Mekah yang suci. Selepas memuji kebesaran Allah, baginda mengisytiharkan bahawa Mekah ialah tanah suci dan kekal sehingga hari kiamat. Sebarang pertumpahan darah di bumi ini adalah ditegak. Sekiranya sesiapa yang menganggap dirinya bebas untuk berlawan di Mekah atas alasan peristiwa penaklukan, maka dia harus ingat bahawa Nabi telah dianugerahkan lesen sementara yang orang lain tidak memilikinya. Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah membina Makkah sebuah tempat suci. Bahkan ia adalah tempat suci sebelum aku dan akan terus menjadi tempat suci selepas aku. Ia dihalalkan bagiku, yakni aku dibolehkan berperang di dalamnya untuk beberapa jam dalam sehari. Ia tidak dibenarkan mencabut atau menebang pokoknya, atau mengganggu haiwannya, atau mengambil apa yang gugur kecuali seorang itu mengumumnya apa yang dia jumpa di khalayak ramai. Berkata Abbas, wahai Rasulullah, kecuali rumput wangi yang digunakan tukang emas dan untuk rumah kita. Menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kecuali rumput wangi. Dalam konteks yang sama dan terbit daripada keinginan menuntut bela, Puak Khuza'ah membunuh seorang daripada Puak Laid. Nabi amat berang dan mengarah Khuza'ah memberhentikan amalan jahiliah itu. Walau bagaimanapun, baginda memberi peluang kepada keluarga si mati membuat dua pilihan. Hutang darah atau hutang nyawa dibalas nyawa. Pembunuh hendaklah dibunuh. Selepas berucap, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi menunggang kuda ke sebuah bukit kecil, Safa, tidak jauh dari Kaabah. Baginda memalingkan mukanya menghadap rumah suci di tengah-tengah orang ramai yang sedang bertawaduk. Baginda menadah tangan memohon doa kepada Allah. Warga Madinah yang mengelilingi baginda berasa bimbang kerana Allah menganugerahkannya kemenangan di kota kelahirannya dan kemungkinan baginda memilih untuk tinggal di situ. Baginda mendesak agar memberitahunya kebimbangan mereka dan lalu mereka bercakap dengan terus terang. Baginda segera mengikis kebimbangan itu dan memberi jaminan bahawa baginda akan tinggal bersama mereka dan mati juga bersama mereka. Sebaik sahaja tamat penaklukan agung itu, penduduk Makkah insaf bahawa hanya satu jalan menuju kejayaan iaitu melalui jalan Islam. Mereka menerima hakikat ini dan berhimpun menyatakan taat setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang lelaki mendahului golongan wanita dan menyatakan ketaatan mereka dalam semua perkara. Kemudian diikuti kaum wanita yang menyentuhi kaum lelaki.
Umar bin Al-Khattab menerima ikrar taat setia itu bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan menyampaikan kepada baginda. Hindun bin Utbah, isteri Abu Sufyan, datang dengan menyamar diri supaya tidak dikenali Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dialah orang yang memamah hati bapa saudara baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ikrar mereka dengan syarat tidak menyekutukan Allah. Lalu mereka bersetuju. Tambah baginda, janganlah mengamalkan tabiat mencuri. Ketika itu, Hindun membantah kerana suaminya Abu Sufyan terikat tangannya. Lalu suaminya mencelah mengatakan bahawa segala harta di dunia terserah kepada istrinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa dan terus mengenali perempuan itu. Dia merayu agar melanjutkan pengampunan baginda kepadanya serta memadam kesemua dosa terdahulu. Setengah syarat dikenakan, termasuk larangan zina, membunuh bayi atau membuat fitnah. Hindun menjawab terhadap kesemua arahan itu secara positif dan bersumpah bahawa dia tidak akan datang membuat ikrar taat setia sekiranya masih tersemat sifat membantah walaupun sebesar biji benih dalam dirinya terhadap baginda. Kembali ke rumah, Hindun memusnah berhalanya kerana sedar bahawa dia terpedaya dengan Tuhan batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 19 hari dan dalam tempoh itu baginda berkuliah mengenai Islam, membimbing pengikutnya ke jalan benar. Baginda mengarah Abu Usaib Al-Khuzai membina semula tiang-tiang rumah suci, mengirim perwakilan ke beberapa daerah dan mengajak mereka menerima Islam serta memusnahkan segala bentuk berhala yang masih berselera di sekitar Makkah. Baginda berjaya dalam usaha ini serta menanam ke dalam jiwa orang-orang beriman dengan kata-katanya. Sesiapa yang percaya kepada Allah dan pada hari akhirat, hendaklah menghapuskan segala berhala yang masih berada dalam rumahnya. Selepas berjaya menakluk Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula mengirim beberapa peletun dan utusan dengan tujuan melenyapkan sama sekali saki-baki lambang amalan jahiliyah. Baginda mengirim Khalid bin Al-Walid dalam bulan Ramadan tahun 8 Hijrah ke satu tempat bernama Nakhla, di mana seorang dewi bernama Al-Uzza dipuja puak-puak Quraisy dan Kinana. Penaungnya datang daripada Bani Syaiban. Khalid yang mengetuai 30 pasukan berkuda pergi ke situ lalu memusnahkannya. Sekembalinya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ditanya sama ada ternampak apa-apa di situ, tetapi jawapan Khalid adalah negatif. Di sini dia diberitahu bahawa masih ada benda yang belum dibinasakannya, lalu disuruhnya pergi semula untuk menyempurnakan tugas. Khalid pergi semula dan ternampak seorang perempuan kulit hitam berbogel dengan rambut mengerbang. Khalid menetaknya dengan pedang lalu terbelah dua. Dia kembali mengelumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda mengesahkan bahawa dia telah menjalankan tugas dengan sempurna. Kemudian, pada bulan yang sama, Amr bin Al-As dihantar untuk membinasakan sebuah berhala lagi bernama Suwa' dipuja Hudail. Berhala ini didirikan sejauh 3 kilometer dari Makkah. Apabila ditanya pengawal pintu besar, Amr memberitahu bahawa dia diarah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memecahkan berhala itu. Pengawal itu memberitahu Amr bahawa dia tidak boleh melakukannya. Amr merasa hairan kerana masih ada orang yang percaya kepada perkara karut. Lalu Amr masuk dan membinasakannya. Dalam masa yang sama,
dia ternampak sebuah keranda di sisi patung lalu dipecahkannya tetapi tiada apa-apa di dalamnya. Melihat hal itu, orang itu segera memeluk Islam. Sa'ad bin Zaid al-Ashali juga dihantar dalam bulan yang sama dalam satu misi menghapuskan patung Manat. Tuhan kuat Al-Aus dan Al-Khazraj di Al-Masya'al. Masyallal. Al-Masya'al. Masyallal. Di sini, Masya'al. Okay. Tasydid. Tuhan buat Al-Aus dan Al-Khazraj di Al-Masyallal. Di sini terdapat seorang wanita kulit hitam berbogel dengan rambut kusut masai kelihatan meraung dan memukul-mukul dadanya. Sa'ad segera membunuhnya, membinasa patung dan memecah kerandanya dan pulang selepas itu. Sekali lagi, Khalid bin Al-Walid mengetuai seramai 350 pasukan berkuda terdiri daripada orang Al-Ansar, Muhajirin dan Bani Salim pada tahun yang sama iaitu pada tahun 8 Hijrah ke penempatan Badui Bani Khuzaimah untuk mengajak mereka memeluk Islam. Dia diarah menjalani urutan itu dengan aman dan muhibah. Tetapi orang-orang di situ mengeluarkan kata-kata kesat dan mencerca niat mereka. Lalu Khalid menyuruh orang-orangnya membunuh dan menawan mereka. Bahkan Khalid ada niat membunuh kesemua tahanan itu tetapi dilarang oleh sebahagian para sahabat. Berita pertumpahan darah sampai ke telinga Nabi SAW dan baginda amat duka cita lalu menadah tangan ke langit sambil merayu dengan kata-kata, "Ya Allah, aku tidak bersalah atas apa yang dilakukan Khalid sebanyak 2 kali." Lalu baginda segera menghantar Ali untuk memulihkan kesilapan yang terlanjur terhadap puak itu. Selepas menjalankan penyiasatan, Ali membayar segala hutang darah kepada mereka yang mengalami kerugian. Bahagian selebihnya diagih-agih kepada anggota puak itu dengan tujuan untuk mengurangkan penderitaan mereka. Sementara itu, Khalid yang panas baran berselisih faham dengan Abdul Rahman bin Kenapa ya? Ada azan lah. Ada yang tak tutup ke? Memang ada azan di sini. Azan. Kita tunggu azan sekejap. Sekejap Ada lagi. azan lah. Sikit lagi nak habis apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وابعثه المقام المحمود إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Oke, teruskan. Sikit ya. Okey, boleh sambung Ustazah? Oh, sambung. Sementara itu, Khalid yang panas baran berselisih faham dengan Abdul Ar-Rahman bin Auf. Nabi SAW terdengar kejadian itu dan baginda naik marah serta menyuruh Khalid berhenti bertengkar dan memberitahu bahawa sahabatnya, maksudnya Abdul Ar-Rahman bin Auf, berkedudukan tinggi dalam hierarki dan tidak patut terbabit dalam pertengkaran. Itulah kisah penaklukan Mekah yang merupakan perang muktamad untuk melenyapkan kepercayaan jahiliah buat selama-lamanya. Puak Arab lain di seluruh semenanjung Arab menunggu dan memerhati secara dekat hasil terakhir peperangan sengit di antara orang-orang Islam dan musyrik. Dan satu yang meyakinkan mereka ialah rumah suci tidak akan jatuh, tetapi ia akan jatuh ke tangan pihak yang benar. Keyakinan ini tertanam dalam minda mereka semenjak tentera gajah Abraha al-Ashram mara dari Yaman dengan tujuan untuk membinasakan rumah suci itu 50 tahun lampau. Perjanjian Al-Hudaibiyah ialah satu permulaan semula jadi ke arah kemenangan besar yang mana rakyat percaya kejayaannya dengan sepenuh hati dan menjadi buah mulut di kalangan mereka. Orang Islam Mekah yang bimbang untuk mengaku secara terbuka kepercayaan mereka kini mula muncul dan bekerja keras dalam penghidupan baru. Rakyat memeluk Islam secara beramai-ramai. Manakala tentera Islam cuma berjumlah seramai 3,000 dalam peristiwa Ghazwah sebelum ini dan kini meningkat menjadi seramai 10,000 orang. Sebenarnya, perubahan tegas memberi peluang kepada rakyat Arab untuk merenung sedalam-dalamnya serta melihat persepsi terhadap dunia sekeliling mereka pada keseluruhannya dengan perspektif yang berbeza. Orang Islam akan memandu semua urusan politik dan agama ke seluruh bumi Arab. Mereka memonopoli kedua-dua sekali, kekuasaan agama dan duniawi. Keseluruhannya, tempoh pasca Hudaibiyah dipenuhi dengan janji ikrar yang memihak kepada gerakan Islam baru. Berduyun-duyun puak Arab padang pasir datang mencurahkan penghormatannya kepada Rasulullah SAW, menerima Islam dan menyebar dakwah Islam di daerah masing-masing. Dengan apa ni? Kita lihat mana kita faham daripada apa yang kita baca tu sampai setakat ni kita lihat mana kemenangan lah. Kemenangan yang gemilang lah kepada Islam kan. Tapi bukanlah bermakna terhentinya usaha Rasulullah untuk berdakwah dan untuk meluaskan dakwah dia ke selatan pelosok, terutamanya negeri-negeri yang berdekatan dengan Madinah. Maknanya aktiviti di medan dakwah ni makin bertambah. Contohnya kita lihat seperti yang kita lihat dalam tahun hijrah tahun yang ke-7 hijrah dulu, itu dakwah yang dengan secara mengutuskan surat kan.
menuliskan surat kepada beberapa negeri di sekitar tu lah, sekitar Jazirah Arab. Dan aktiviti, maknanya aktiviti dakwah ni berjalan terus, dan begitu jugalah kita nak kata peperangan berhenti kan dengan sebab dah menang dekat Hudaibiyah ni, terhenti kan? Tidak juga. Makna aktiviti di medan ketenteraan pun makna masih baginda tetap terus memantapkan persediaan yang lebih rapi di medan ketenteraan untuk berdepan dengan serangan kabilah-kabilah Arab, kabilah-kabilah Arab Badui yang belum terikat dengan perjanjian, juga serangan dan tipu muslihat juga yang licik daripada kaum Yahudi dan yang telah diusir dari Khaybar. Okey. Jadi apa ni? Kita lihat akan datang ni akan berlalu pula lah. Maknanya kata ni peringkat ketiga. Tadi dilalui peringkat kedua. Peringkat ketiga daripada sejarah dakwah Nabi ni. Yang ada lagi peperangan yang akan dilalui, itu Hunain, perang Hunain. Perang apa lagi? Lepas ni kan? Ada lagi. Okey, saya nak beritahu berita sedih berita sedih Bunda Maryam daripada Insyirah, yang bunda kecil-kecil tu. Bunda yang kecil-kecil comel tu, yang umur dia 80 kan, meninggal dunia tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia dah memang dah balik daripada Insyirah ni dalam tak sampai sebulan kot. Saya tengok dulu masa dia nak balik tu, hari nak balik tu saya pergi jumpa. Ya, dalam 3 minggu kot gitu. Mana dia balik ke rumah anak dia lah. Dekat mana Ustaz? Itulah Widat tadi telefon kat saya. Kata di mana kau ni, dekat-dekat ni kita boleh pergi ziarah. Tak tahu lah, asalnya macam jauh mama. Sebelah-belah macam Shah Alam mana ni kot anak-anak dia tu. Tapi kampung dia Perak lah Ustazah. Asal lah kan. Itulah dia punya anak tu seorang pilot. Pilot ni orang kata jarang ada lah kot kan. 89 lah umur dia Ustazah. Itulah umur dia. Tahu-tahu Allah hai. Seorang-seorang pergi benda. Benda tu bagus. Dia baca Quran ni cukup bagus lah bacaan dia, sehingga dia besok lah masuk peraduan kan. Peraduan Insyirah pergi berlawan dengan puak-puak apa ni rumah orang tutu yang lain. Orang tutu yang lain. Dia besok lah menang. Dia menang. Dan mata dia pun cerah lah, sebab dia pasal bagi satu doa tu, sifat tu. Kata Cik Yan baca nak dengar? Baca. Dia baca boleh. Dia jadi imam selalu Ustazah. Selalu jadi imam pada benda-benda. Dia baca bagus. Meninggal ni di mana? Meninggal di mana? Di rumah? Di rumah. Dan di Insyirah. Kebanyakan benda-benda ni bila dah terlalu uzur, keluarga ambil berbalik lah. Kalau apa-apa berlaku tak adalah susah. Nak angkat pergi angkat sini kan. Kalau boleh dia orang tak nak benda tu berlaku di Darul Insyirah. Memang korang ingatan sikit dah pun. Dia ada ingat lupa lah. Ingat lupa. Kita baca alam sikit lah Fatihah kat dia. Ya Ustaz. Sikit doa lah kat dia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله، اللهم يا رحمن، اللهم يا رحيم، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسله بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعزها من عذاب القبر فتنته ومن عذاب النار. Ya Allah, ampunilah dia ya Allah, rahmatilah dia ya Allah, maafkanlah dia ya Allah, muliakanlah kedudukannya, luaskanlah tempat tinggalnya, mandikanlah dia dengan air salji, bersihkanlah dia daripada kesalahan seperti mana kamu bersihkan pakaian yang putih daripada kotoran. Gantikanlah kepadanya ya Allah rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Gantikanlah kepadanya Allah keluarga yang lebih baik daripada keluarganya. Ya Allah, gantikanlah kepadanya ya Allah pasangan yang lebih baik daripada pasangannya. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam syurga ya Allah. Masukkanlah dia ke dalam syurga ya Allah. Jauhkanlah dia daripada azab kubur ya Allah. Jauhkanlah dia daripada azab kubur dan fitnah kubur dan daripada azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbalna karim. Kita akan dikebumikan lepas asar kata. Ya, itu malam Jumaat. Bunda Syarifah paling rapat dengan dia. Ya. Bunda Syarifah paling rapat. Ya. Ustazah, Bunda Naqliyah ada lagi ke? Naqliyah. Naqliyah. Yang ada tak lalat ni? Tak ingat lah saya. Tapi dia Bunda Sarah tu ada lagi. Bunda Sarah ada lagi. Tapi kurus sikit dah dia sekarang. Saya nampak hari tu. Dan Naqliyah kan pandai bercakap, Ustazah. Pegawai pertanian tu. Pegawai pertanian. Tak nampak dia ada. Dia orang panggil mami tu kan? Mami. Ada tak? Tak perasan. Ya. InsyaAllah. Itulah. Dah pergilah jam kita. Kita ni. Kita ingatlah. Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan kita buatlah. Kita buatlah apa yang sepatutnya. Maknanya semakin. Terima kasihlah bagi nota untuk. Itulah. Ya. Kalau kita kata nak baca tu saja mungkin kita ada baca-baca lain kan, tapi supaya kita tahulah boleh fokus, maknanya ulama atur dah kepada kita amalan kita buat je lah. Mana amalan yang mudah-mudah itu tasbih, tahlil, tahmid, tak lebih daripada tu kan. Kita buat je lah secara teratur. InsyaAllah. Itulah. Terima kasih. Okey lah. Okay. Jalan lah. Pagi insyaAllah pagi besok